Kita masuk masjid, sunat tahiyat, sunat apa dia, hormat masjid, iaitu hormat masjid dengan sembahyang. Nak hormat masjid dengan sembahyang, atau nak lalu dari sana ke sini kan, sebaiknya jangan lalu dari pintu sana nak lalu pintu sana, sebaik jangan lalu sebab alamat kiamat. Jadi kalau nak lalu juga masuk sembahyang 2 rakaat, hormat masjid, lepas tu lalu tak termasuk dalam alamat kiamat. Bukan dunia ni nak kiamat, maksudnya hang tu nak kiamat lah. Tak reti bahasa nak hormat masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'alim. InsyaAllah kita sambung lagi kitab Al-Qaulul Tam, kitab terjemahan daripada kitab Qaulul Tam tentang hukum imam dan makmum. Hukum makmum dan imam dalam sembahyang jemaah lah. Imam dan makmum. Kita tahu bahawasanya manusia ada kesalahan. Setiap kesalahan kita boleh ubah, boleh perbaiki walau dalam sembahyang, tapi dengan ilmu, dengan garisan yang digaris oleh Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat ulama. Maka dalam kitab ini menyatakan beberapa fakrah, beberapa bab, beberapa pintu ilmu. Dan apabila bersalahan, apabila berlaku di antara makmum ataupun imam ketika sembahyang berjamaah, masa tu kita nak tanya masalah pun tak boleh kan? Nak tanya tu imam, nak tanya makmum, macam mana aku nak buat ni? Tak boleh. Atau makmum nak tanya tu imam, macam mana kan? Aku dah buat ni, salah dengan orang lain kan? Ke aku bangun lari terus balik, ke aku sembahyang seorang, ke nak tanya kawan, tak boleh kan? Bila bercakap batal sembahyang. Maka itulah lahirnya kitab Qaulul Tam pada menyatakan hukum-hukum makmum dan imam. Tak tahu berhenti kat mana kita, sebab tak ada tanda. Tak ada. Tak ada tanda, dah ada kepok sikit. Pak Ustaz ni hukum mengubah niat dalam sembahyang 49. Bukan buka surat. Fakrah ke 49, hukum mengubah niat. Apabila seorang itu takbiratul ihram dengan niat sembahyang fardu, Kemudian ia ubah niatnya kepada fardu yang lain atau kepada sunat tanpa uzur, atau takbiratul ihram dengan niat yang sunat, kemudian dia ubah kepada yang wajib, niatnya kepada fardu atau sunat, atau dia takbir sembahyang sunat. Takbiratul ihram tu dia
kepada sunat yang lain, maka sembahyangnya tidak sah. Hukum dia senang-senang, maka sembahyangnya tidak sah. Dan maka tak sah tu batal 2 kali 5 ya. Mana batal lah sembahyang dia. Maka apabila ia takbiratul ihram dengan sembahyang fardu dengan bersendirian, yakni munfarid, kemudian dikomatkan untuk sembahyang jemaah, maka ia ubah niat dengan di dalam hatinya kepada sembahyang sunat dan memberi salam ia dengan daripada selesai 2 rakaat, nescaya harus hukumnya di sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur memang 4 rakaat. Niat takbir sembahyang zuhur siap lah 4 rakaat. Tak kira lah sama ada dia musafir. Musafir tadi, dia nak sembahyang zuhur saja 4 rakaat, nampak orang lambat sangat ni. Sembahyang dulu lah kan. Maka bila orang qomat, dia tak jadilah zuhur, niat sunat lah, sunat qabliyah ke ataupun sunat mutlak ke, maka diharuskan, nescaya harus hukumnya seperti mana dinaskan dalam dinaskan bawa dalil di atasnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Hak atas tadi kan, hak atas tadi tidak sah apabila seorang itu takbiratul ihram dengan niat sembahyang fardu, kemudian dia ubah niatnya kepada fardu yang lain, duduk saja-saja ni atau kepada sunat yang lain, tanpa uzur, atau dia takbiratul ihram dengan niat sembahyang sunat, kemudian dia ubah niatnya kepada fardu atau sunat yang lain, maka sembahyangnya tidak sah. Sengaja yang ini dia nak lebih afdal. Sebab apa? Nak sembahyang jemaah dengan orang lain. Memang dalam sembahyang boleh diubah niat, boleh ubah niat. Contoh kita sembahyang, tapi kalau hak ni tak boleh lah. Kita niat sembahyang asar dan sembahyang zuhur, niat sembahyang zuhur, lepas tu kalau kita lupa tu ambil asar ya, sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, lepas tu apa dia tak tahu waktu tu asar kan. Setengah ulama kata teruskan niat asar tu kan. Setengah kata tak boleh. Yang ini sengaja tak boleh lah. Yang ini sengaja, itu tak sengaja kan. Dia lupa kan. Yang sengaja niat memang tidak boleh. Kalau kita sembahyang apa dia tahiyatul masjid, kita tak tahu bahawasanya orang azan dah. Yang tahu bahawasanya kalau kita orang azan dah, kita tak perlu dah sembahyang tahiyatul masjid, sembahyanglah qabliyah sebab tahiyatul masjid automatik. Kita masuk masjid sunat tahiyat, sunat apa dia hormat masjid, iaitu hormat masjid dengan sembahyang. Nak hormat masjid dengan sembahyang, atau nak lalu dari sana ke sini kan, sebaiknya jangan lalu dari pintu sana nak lalu pintu sana, sebaik jangan lalu sebab alamat kiamat. Jadi kalau nak lalu juga masuk sembahyang 2 rakaat hormat masjid, lepas tu lalu tak masuk dalam alamat kiamat. Bukan dunia ni nak kiamat, maksudnya hang tu nak kiamat lah, tak reti bahasa nak hormat masjid. Yang penting sembahyang, apa-apa sembahyang tak kira, sembahyang duha ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang hajat ke, tu tanda kata hormat masjid. Kalau tak tahu sembahyang apa, sembahyang tahiyatul masjid.
Yang penting masuk masjid sembahyang. Maka kalau dia dah niat tahiyatul masjid, tengok dia tak tahu kata orang azan kata azan, dia boleh ubah di situ, tak apa masalah. Dia ubah niat bahawasanya dia sembahyang ni qabliyah, sebab qabliyah lebih pahala lebih banyak. Dan kita ubah dia bila kita takbir, kena ingat bahawasanya bila takbir sembahyang kita sengaja nak mufaraqah adalah haram. Dah takbir sembahyang boleh mufaraqah tapi haram. Niat tak boleh diubah lagi, melainkan teruskan. Melainkan kita ada darurah, ada yang wajib kita mufaraqah seperti mana? Seperti nak terkeluar najis. Kalau terkeluar dalam sembahyang lebih teruk lagi haramnya. Atau dia tertahan, angin nak keluar, tahan juga nak sembahyang, itu haram. Kalau dia rasa kata kalau aku sabar lagi makruh, itu makruh ya. Kalau dia sabar lagi terkeluar, maka haram. Maka di situ dimaafkan dia niat mufaraqah, lepas tu barulah dia keluarkan anginnya. Itu harus keluar, boleh, dibolehkan. Kalau niat nak mufaraqah saja-saja, maka haram. Nak ubah niat seperti sembahyang, kita sembahyang apa dia? Musafir. Kita tak niat lagi nak jamak, atau tidak niat lagi jamak qasar ataupun niat qasar, tak niat lagi. Tengah-tengah duk sembahyang, rasa nak jamak atau rasa nak qasar. Sembahyang 4 nak jadikan 2, atau nak jamak sembahyang zuhur nak campurkan dengan asar, takdim ataupun takhir, kan kira takdim. Maka dalam masa niat pertama dia nak sembahyang zuhur saja, tak mau jamak pun dan tidak mau qasar pun. Nampak lepas 2 rakaat, nak masuk 2 rakaat tu tahiyat awal, jamak qasar, maka dibolehkan. Itu dibolehkan ya. Yang tak boleh, sengaja tak boleh. Melainkan ada darurah, seperti kalau azan, itu dibolehkanlah. Sebab azan depan tu lebih afdal lagi. Ataupun dia duduk sembahyang seorang, yang boleh ubah niat juga, sembahyang seorang dalam masjid. Lepas tu orang ramai. Bila orang ramai, ni lebih baik lagi. Orang ramai, dan bila orang ramai, niat yang fardu tadi niatkan jadi sunat. Yang 4 rakaat diniatkan jadi 2 rakaat jadilah. Sebab apa? Sebelum tu dia sudah niat nak sembahyang dengan geng ramai-ramai. Sebab sembahyang tu jamaah, maka hak tu juga dibolehkan. Sebab ada kelebihan, ada keunsuran, dibolehkan. Kalau saja-saja nak tu diharamkan. Diharam maksud dia dibatalkan sembahyangnya. Batal lagi sembahyang dia dan haram. Yang ke-50, makmum beri pilihan antara mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam. Ini satu masalah. Makmum diberi pilihan, seorang makmum diberi pilihan mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam dia. Kita tengok masalah ni. Imam tertinggal membaca Fatihah. Imam yang tertinggal baca Fatihah, makmum tak tinggal pun. Dari rakaat yang pertama. Dan rakaat ia imam. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah ikut imam serta merta. Bahkan boleh makmum itu menunggu imamnya dan menanggungkan perbuatan imamnya itu sebagai lupa. Dan tidak boleh ia mengikut imam
dalam hal keadaan itu. Kerana lupa imam itu tidak dikira, bahkan diberi pilihan kepada makmum antara mufaraqah dengan imamnya dan terus rokok dan sujud dengan sendirinya, di antara diberi menunggu imam hingga ia sujud dan qiyam bangkit kepada rokok yang kedua. Ini masalah Tok Imam lupa, mungkin Tok Imam lupa ni zuhur wasak, lupa Fatihah. Duk syok dak baca doa iftitah. Sudah baca surah, dia tinggal rukuk. Bila dia rokok, Allahu Akbar. Kalau sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, Tok Imam tak baca Fatihah, boleh makmum terus ajar Alhamdulillah Rabbil Alamin, boleh tegur dia. Yang kata subhanallah, subhanallah apa pula? Tegur dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hinggalah baca banyak kali tak apa. Imam tu rokok tu, bagi dia bangun balik. Tapi kalau zuhur kita tak tahu, kita tak tahu dia baca ke tak baca. Makmum tak tahu. Maka kita makmum pun baca siap dah. Tok Imam rokok, Tok Imam ingat. Tok Imam ingat, tak baca lagi. Tak kira sama ada makmum belum rokok, sama ada makmum rokok. Dia bangun, Tok Imam pun bangun, baca Fatihah. Tok Imam bangun, Allahu Akbar. Tok Imam bangun, sebaiknya Tok Imam nyak bangun, hak dia ingat dalam rukuk tadi tu. Dia ingat dalam rukuk tadi tu, sebaiknya Tok Imam jangan kata Allahu Akbar. Tok Imam bangun tu ya sebab kalau Allahu Akbar tu supaya mubalik kepada makmum, suruh bangun ikut dia. Sekarang ni dia yang lupa, makmum tak lupa. Maka dia bangun diam-diam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, supaya makmum hak duk rokok tadi tu tahu, atau makmum hak duk diri tu tahu Tok Imam ni lupa. Bila Tok Imam lupanya tu, sama ada Tok Imam tu makmum boleh tunggu dalam rokok dia, jangan nak ikut. Kan makmum lupa, dia pun ikut juga. Tok Imam lupa, dia pun ikut bangun juga. Kalau dia bangun iktidan, okey, dimaafkan. Dia terbangun, bangun tu iktidan. Bila dia terbang, bila dia terbangun, bermakna dia dah musabaqah sekarang. Musabaqah. Musabaqah, dia dah salah dah. Musabaqah dia dulu imam. Sebab apa? Sebab imam belum lagi rokok. Jadi kamu sudah rokok dan iktidan. Hak tu imam rokok tadi, lu rokok dengan lupa. Lupa baca Fatihah ni, dia dah qada balik Fatihah ni. Jadi tu imam, makmum ni boleh pilih dah. Sama ada dia nak tunggu di rokok atau tunggu di iktidan, ataupun dia niat mufaraqah sembahyang cara dia. Tapi sebaiknya jangan mufaraqah, sebab kita rugi pahala jamaah 27 atau 25 darjat. Di sini disebut di antara berdiri menunggu imam hingga ia sujud ataupun qiyam bangkit daripada rokok yang kedua. Dan apabila imam itu qiyam bangkit dan baca Fatihah dan terus rokok, maka hendaklah makmum itu mengikut rokok bersama imamnya. Dan yang kedua orang, dan rokok ini ialah yang pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam. Kalau dia rokok, kan kita ada satu rokok dan dua sujud. Setiap rakaat satu rokok, dua sujud. Sebab tu kita panggil rakaat, melainkan sembahyang khusuf.
Sembahyang khusuf dia satu rakaat, dua rakaat, dua sujud. Yang lain tak. Sembahyang khusuf tak kira lah, khusuf syams atau gerhana matahari atau gerhana bulan. Dua rakaat, dua sujud. Satu rakaat tu. Sembahyang lain semuanya satu rakaat, dua sujud. Yang rakaat tu dikira rakaat pertama. Sembahyang sekali dengan imam lah. Dan apabila dibuat oleh imam itu adalah termasuk dalam perkara lupa. Kita niat bahawasanya tu imam tu lupa, bukan tu imam sengaja. Kalau tu imam sengaja, kita tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut. Sebab tu imam sengaja batal sembahyangnya. Mana boleh main-main dalam sembahyang. Niat baik kata imam. Imam lupa ni. Tu imam pun takkanlah kalau tak lupa dia buat macam tu. Niat baik bahawasanya tu imam ni lupa ni, bukan sengaja. Kalau tu imam dah beritahu, aku buat sengaja dia. Tapi lepas sembahyang, apa? Kita tak perlu sembahyang lain. Sebab dah lepas sembahyangnya. Tapi tengah-tengah dah sembahyang, kita tahu keadaan dia, ataupun dia bagi tahu saya tiada, aku sengaja, maka batallah sembahyang kita kalau kita tak perlu ikut dia. Dan apabila imam itu terus sembahyang akan rakaat ini dan dia duduk dia kerana tahiyat, kerana tasyahud, berdasarkan dibina, yakni berdasarkan i'tiqadnya, dan makmum itu tidak boleh mengikut imam. Bahkan hendaklah makmum terus qiyam, bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Dan apabila imam itu selesai tasyahud awal ya, dan qiyam ia dan membaca Fatihah dan rokok, maka hendaklah makmum itu mengikut rokok sertanya. Baru kita ikut. Kalau dia, sebab kita bukan tinggal kalau dia sengaja, macam mana rakaat yang pertama, rakaat yang pertama kita niat dia lupa, rakaat pertama dia tasyahud, dia duduk tahiyat. Sebenarnya tahiyat ni rakaat yang kedua, tahiyat awal. Dia pergi tahiyat awal. Adakah kita nak ikut tu imam situ? Tak boleh ikut. Boleh duduk sebentar. Duduk sebentar boleh, duduk istirahat. Kan sebelum nak naik boleh kita duduk sebentar, duduk istirahat. Tapi kalau duduk lama, duduk tasyahud, duduk tahiyat awal, tak boleh. Duduk lama istirahat, duduk lama batal sembahyang. Di antara satu rakaat ke satu rakaat lain, sunat ada duduk istirahat. Yang tak ada hak tadi sembahyang sujud tilawah. Sujud tilawah kena niat. Tuan-tuan tak niat batal sembahyang, batal sembahyang. Nampak tu imam sujud, sujud apa tau? Ikut aku pun ikut juga batal sembahyang kita kalau tak niat. Satu. Yang kedua, tidak ada duduk istirahat, bangun terus. Bangun terus. Tapi kalau sembahyang biasa, kalau bukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah, maka ada disunatkan kita duduk istirahat, bukan menambah rukun lah. Bila duduk sebentar bukan, dia kita ada duduk antara dua sujud, itu rukun. Bila duduk di antara rakaat pertama naik ke rakaat kedua adalah sunat. Sunat hayat. Maka kalau dia tu imam pi tahiyat rakaat pertama, adakah makmum nak tunggu kat mana? Kita tahu bahawasanya dalam rukun fi'li ni ada rukun panjang dan rukun pendek. Ada rukun panjang dan rukun pendek. Kalau berdiri betul, rukun panjang. Rokok, rukun panjang. Tu rokok rukun panjang, sujud rukun panjang, tahiyat akhir rukun panjang tak? Kalau rukun pendek tak boleh tunggu.
Hak mana? Seperti i'tidal. Nah, i'tidal lama tak boleh. Kalau baca doa kunut boleh masa i'tidal tu. Kan? Tapi sebenarnya dia rukun pendek lah. Nak tunggu tak imam, tunggu tempat rukun panjang. Jadi sekarang ni kita duduk istirahat. Dia duduk tahiyat. Ke kita nak tunggu situ? Jawabnya jangan tunggu situ, bangun tunggu atas. Kan? Bangun tunggu di rukun panjang. Kan? Biar pilih tahiyat situ apa subhanallah. Habis kata tahnu subhanallah. Takut tu imam tak faham, dia kata alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Cari pasal, tak ikut, tolak seorang. Kan? Biar pi kat situ, biar pi dia apa dia, biar pi tu imam cara sembahyang cara dia, kita letak tu imam lain. Takut-takut kita yang lupa. Tu imam tak lupa pun. Betul dah tu imam duduk tahiyat awal. Kita yang lupa. Kan? Bila kita yang lupa, kita pembangun, orang lain ikut kita. Tak ikut tu imam. Ada kita yang batal niat faraqah. Maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tahiyat di sisinya. Dan jika ia duduk baca tahiyat juga, nescaya batallah sembahyangnya. Sembahyang apa? Sembahyang makmum imam tak batal sebab dia lupa. Benda lupa dimaaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benda Allah Ta'ala tak paksa dalam buat ibadat. Dan satu lagi benda lupa, rufi'atul aqlam kan. Dan apabila imam itu terus sembahyang akan rakaat yang keempat, mengikut i'tikadnya, dan terus ia terus duduk ia kerana membaca tahiyat akhir, maka makmum tidak boleh mengikutnya pada tasyahud itu. Sebab apa? Sebab apa makmum tak boleh ikut? Mengikut dia rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat dia tu imam yang lupa. Bahkan hendaklah ia terus qiyam. Sebab tak cukup lagi. Sebab tak cukup lagi. Hak imam tak cukup lagi, tapi i'tikad dia cukup dah. Kita tak boleh ikut sebab tak cukup lagi. Kalau cukup, tak apalah, cukup tu wajib ikut. Dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri jika ia kehendaki. Dan boleh juga jika ia kehendaki mufaraqah sahaja dengan imam itu dan terus menyempurnakan sembahyangnya. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam bagi salam, 3 rakaat dia bagi salam, dia sembahyang 3 rakaat dia bagi salam, maka tidak terputus qudwah ikutan itu. Yang ini sembahyang jemaah kita tetap dapat 27. Sebab bukan salah kita, salah tu imam kan. Dengan semata-mata memberi salam imam itu, bahkan panjang cerainya itu sehingga selepas memberi salam. Oleh jika makmum itu rakaat dan i'tidal pada rakaat itu selepas bagi salam imam yang terlupa ni, dan kadang-kadang cerai yang panjang itu ditanggungkan batan qudwah. Setengah ulama mengatakan kalau panjangnya qudwah mata ikutan imam kan, lama sangat tunggu, dia perlu buat apa pun tak tahu, tak bangun-bangun lagi kan, tak tasyahud awal contohlah kan. Kalau lama sangat maka pada adat, lama pada adat. Jadi adat tak sama, ada mukamah tapi tak sama mengikut tempat masing-masing. Kadang-kadang 5 minit tak lama tempat ni, salah satu tempat 2 minit tu kira lama. Ikut adat masing-masing. Tengah ulama katakan batal. Tak tahu dah kedang batal, kita niat mufaraqah. Niat mufaraqah lebih baik kita niat mufaraqah daripada batal. Tadi kita tak mau niat mufaraqah sebab kita nak likan 27 darajat.
dah tahu kata benda ni lama sangat, pi jauh dah tu imam, terlalu lama pada adat, maka daripada batal, setengah ulama kata batal, maka sebaiknya kita makmum niat mufarakah. Kan? Tidak terputus ia dengan salam imam yang terlupa bahkan panjang cerai selepas salam dan diihtimalkan tidak batal. Itu kerana kekan kedua di sisinya. Seperti baca apa dia? Rokok lama, kan? Lama kan rokok, kita tak sempat rokok, kan? Maka kadang-kala kita niat baik dengan imam bahawasanya dia rokok lama atau dia tidak lama sambil menunggu tu, maka tidak mengapa. Tengok keadaan lah, tengok keadaan pada adat. Sebab kan hukum syarak kita boleh pakai, hukum akal boleh pakai, dan juga hukum adat. 3 hukum di sini kita boleh guna masa tu. Hukum syarak kena ikut, ikutan yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Hukum akal, akanlah nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hukum adat, adat kita, adat semasa kita. Tak kiralah kalau ada tarik kicok ke apa dia darah kepada diri kita, banyak ke sikit, banyak ke sikit. Begitu juga dalam sembahyang, panjang ke pendek, panjang ke pendek. Tapi kalau niat kedua, bahagian ulama mengatakan panjang tak apa, selama tu imam tu tak lalai, tu imam tu tak salah, tu imam tu salah tapi dimaafkan, tidak mengapa. Tidak yakin kerana boleh jadi imam itu memberi salam dengan sengaja, maka terputuslah kedua itu dengan selamanya. Dan jika rokok dan i'tidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjangnya cerainya, nescaya batal sembahyangnya mengikut ihtimal, tanggungan yang pertama hak tadilah, pandangan pertama, dan tidak batal mengikut pandangan yang kedua. Dan jika lebih rajih, hak dua perkataan ni lebih bagus ialah daripada dua ihtimal itu, ialah yang pertama. Lebih bagus tu hak mana kita nak. Jadi kalau panjang sangat kita duk tunggu, maka baik ambil yang pertama, itu lebih afdal. Tapi walau bagaimana, bila ada khilaf, ada dua pandangan, ambillah yang mana satu. Yang mana satu boleh kita silakan ambil. Jangan kata bila ambil yang kedua tak bagus. Yang penting sah bayang. Bila khilaf, al-khilaf rahmatun li ummati, khilaf ni adalah satu rahmat bagi umatku. Ini tentang kita makmum diberi pilih mufarakah dengan imam atau menunggu imam. Diri tunggu atau rokok tunggu ataupun duduk tunggu. Tunggu, yang dimaksudkan sini ialah kita diwajibkan tunggu di rukun panjang. Rukun panjang, jangan tunggu di rukun pendek. Boleh tunggu untuk imam atau boleh niat mufarakah, tapi di antara tunggu dan niat mufarakah, baik tunggu sebab dapat 27 darajat. Yang masalah kedua, tunggu tu ada setengah ulama mengatakan bila lama maka terputus, jadi batal sembahyang kita. Setengah ulama kata tidak, pandangan kedua tidak. Jadi ada dua pandangan di situ. Jadi kita ambil sebaiknya pandangan pertama dari pilihan di sini. Tapi walau bagaimanapun pandangan kedua kita boleh guna. Biar tunggu lama pun tak kan. Tapi kalau nak guna pandangan kedua, silakan tunggu lama. Kalau nak guna pandangan pertama, tak boleh tunggu lama, kita niat mufarakah lah dengan daripada imam. Manusia biasa ada kesalahan masing-masing. Bila tersalah tu imam, tu kata apa tu imam ni semua salah dan sebagainya. Biasa manusia ada lupa. Nah, Rasulullah SAW pun sembahyang dia lupa kan, sembahyang asar kan, Nabi sembahyang 3 rakaat, lepas tu bagi salam, siap pergi jalan dekat pintu ni, Sahabat kata sembahyang asar hari ni kan 3 rakaat ke? Selalu dia buat 4.
Nabi kata, ya ke? Nabi pun pi terus. Nabi tak cakap pun. Nabi pi terus. Dan takbir lagi. Kena takbir lagi. Takbir itu takbir itu ihram kan? Takbir di qolak tu bukan takbir ihram, bukan. Allahu Akbar. Nabi bertakbir balik. Okey, takbir tu masa Nabi lupa, Nabi kan bagi salam lah. Masa tahiyat Nabi bagi salam. Takbir tu masa berdiri ke duduk? Dua pilihan. Setengah ulama kata tadi kan dia bagi salam masa duduk. Maka pi duduk, takbir Allahu Akbar, bangun. Tu satu pandangan. Satu pandangan lagi pi takbir Allahu Akbar, berdiri terus. Bagi ustaz pi duduklah sebab kita bagi salam masa duduk. Tadi Allahu Akbar, masuk balik, masuk duduk, lepas tu bangunlah. Bangun. Tapi walau bagaimana dua pandangan lah. Nak ambil yang mana satu silakan. Bangun baca Fatihah. Baca Fatihah, rokok, naik lidan, sujud, duduk antara dua sujud. Akhirnya tahiyat akhir. Lepas tu bagi salam. Lepas tu sujud sawi. Ataupun kita buat sekarang ni, sujud sawi dulu, baru bagi salam. Saja. Salam dulu, baru sujud sawi. Tapi kena bagi salam lagi. Kan dia Assalamualaikum, dia pun sujud sawi. Lepas tu kalau kena takbir lain kalau sujud sawi selepas salam kena takbir lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dia nak sujud sawi. Allahu Akbar. Tapi tu kalau orang tak lupa, makmum tak lupa, dia tak perlu ikut imam. Sebab imam je lupa. Tapi kalau itu imam bagi buat sujud sawi sebelum bagi salam, ni makmum wajib ikut. Jangan aku kan lupa tadi, jangan buat keras kepada ada. Walau kamu tak lupa, kamu kena ikut imam. Tu imam yang lupa, aku kan lupa pun. Yalah, tapi kamu sembahyang sekali dengan imam. Imam belum bagi salam dan imam tak salah sekali. Jadi imam sujud dua kali. Sujud nak baca apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh? Nak baca astaghfirullahalazim boleh? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Boleh? Subhun qudusun boleh. Tapi adalah yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana man la yanamu wa la yasur. Aduh. Ambil hatulah kalau ingat tu. Kalau tak ingat duk diam tak apa. Subhanallah pun tak tahu. Nak baca astaghfirullahalazim tak tahu. Nak baca subhana man la yanamu wa la yasur lebih lagi duk diam tak apa. Ikut tu imam. Sah sembahyangnya. Kalau dia tak ikut tu imam, terputus sembahyang dia dengan imam. Tak dapat 27 darajat Jadi tu imam kena pandai-pandai lah. Kalau ada makmum keras kepala 7-8 orang tu, bagi salam dulu, barulah sujud sawi. Tapi dia kata tu imam Wahbi pula. Pelik dah saya tengok. Benda tu ada. Macam dululah kita tak biasa. Azan walau hujan kuat lebat nak mampu pun hujan. Ya Rasulullah, semai semayang kau. Banjir lah. Semai semayang juga, berenang main. Bila COVID-19 ni, baru tahu. Ada mengaji lama dah sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Baru dengar kalimah tu. Dulu dah sepelik. Sekarang ni pelik. Kalau dengar tak pelik. Begitu juga bila ada ilmu, benda tu tidak pelik. Kalau tak ada ilmu, benda jadi pelik. Kepelikan. Sebab itulah pentingnya ilmu. Jadi yang ke-50,
boleh kita menunggu untuk imam, makmum boleh tunggu untuk imam yang salah, kan? Sama ada dia di tahiyat awal, tahiyat akhir dia salah, ataupun Fatihah dia baru ingat balik ketika rakaat, maka makmum boleh tunggu di mana? Di rukun yang panjang lah. Hukum mengubah niat, ya, mengubah niat kalau saja ubah niat, kan? Sembahyang zuhur, aku sengaja sembahyang zuhur 4 rakaat, niat Allahu Akbar, sunat tak sembahyang lagi tadi, ubah jadi sunat lah, itu haram. Ubah jadi sunat, sembahyang sunat qabliyah zuhur, sengaja aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat supaya langit buka. Kan sebelum zuhur kalau kita sembahyang 4 rakaat, terus 4 rakaat, 1 salam, langit boleh buka. Hebat oh. Kan? Kita pun dia sembahyang sunat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat, sunat. Allahu Akbar. Malah nak sembahyang sunat. Wajib lah. Niat jadi wajib. Haram. Kan? Yang boleh jangan. Kan? Yang boleh dia sembahyang sunat Allahu Akbar. Orang berqamat. Qamat. Dia sembahyang zuhur tadi. Sebab kalut nak pergi makan kenduri tu. Sembahyang zuhur Allahu Akbar. Lepas tu orang qamat dan sembahyang depa niat jadi sunat tadi. Hak 4 jadi 2. Boleh. Itu ada keuzuran. Kan? Atau masa musafir, kita sembahyang zuhur, tak niat jamak, tak niat puasa. Masa-masa rokok, duduk antara 2 sujud, tahiyat niat jamak, puasa terus, itu dibolehkan ya. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Yang diharamkan batal sembahyang. Jadi itu masalah yang ke-49, dan masalah yang ke-50 ialah menunggu imam di rukun yang panjang. InsyaAllah ke depan kita ambil imam dan makmum lupa sujud sawi. Imam dan makmum lupa sujud sawi. Lupa sujud sawi apa hukum dia? Tapi bagi ustaz, tak lupa pun tapi tak mau sujud, boleh tak? Sah sembahyang dia. Tak lupa pun tapi malas nak sujud, sah sembahyang dia, tak ada masalah. Saat zaman manakala kalau terlupa, malas nak sujud sawi, nanti hak belakang makmum tu apa pula sujud pelik. Orang dah biasa sembahyang ni, pelik sujud apa pula. 4 sujud. Macam sembahyang pagi ni, kalau ada orang jahil baru nak main mengaji, mengangkok, ada 30-40 orang, baru mari sembahyang itu ya. Yang dia tahu sembahyang subuh 2 rakaat, tengok tu imam mari sujud. Sujud apa? Sujud tilawah pagi Jumaat. Dia panggil 1 rakaat, tu imam ni terus 3 rakaat sembahyang. Dia tak tahu tu imam tak rakaat pun sujud terus, kan? Jadi kadang-kadang menimbulkan fitnah, kan? Kalau menimbulkan fitnah macam mana? Tak perlu sujud tilawah. Payah juga nak bagi al-fitnah asyaddu minan qatl. Biasa berlaku ni dia jawab oleh tuan guru di sebelah tadi sana. Kalau menimbul fitnah tak perlu. Lepas tu kena ajar imam, kalau tahu kata anak qaryah tak tahu, bagi tahu dulu. Atau dia nak baca qiraat lain, bagi tahu dulu anak qaryah, saya nak baca qiraat ad-dusi, as-susi ke, maka barulah dia bagi tahu. Makmum, bila makmum dengar, semua makmum tahu, barulah tidak menimbulkan fitnah, maka baru diharuskan. Kalau tidak diharamkan. Sebenarnya kita boleh nak baca qiraat Nafi' kan. Ni hari-hari qiraat Asim aja, Haf'an Asim saja kita tak baca, boring kan. Nak baca qiraat Hamzah pula, kan, banyak setah sikit. Kan, tapi imam kena maklumkan kepada makmum supaya tidak menimbulkan fitnah. Bila timbul fitnah, betul kita buat betul dengan sunnah Rasulullah, tapi kita
mengeluarkan fitnah adalah asyaddu minan qatl. Diharamkan. Semayang tu sah, tak ada masalah, akan diharamkan. Itu saja masalah 49 dan masalah 50. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang sedikit sebanyak adalah daripada Ustaz. Saya minta maaf atas kasar bahasa dan kurang penyampaian tadi. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wa nasri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.